Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Pertama, kami pihak pengurusan minta maaf sebab ada masalah teknikal. Jadi kita terpaksa mula kelas lewat setengah jam. Qaddarallahu ma syaa. Allah telah menetapkan apa yang dia takdirkan. Dan insya-Allah pagi ini kita akan tadabbur surah Al-Hasyr. Surah yang baru daripada juzuk yang ke-27. Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr dinamakan Al-Hasyr sebab diambil daripada perkataan Al-Hasyr dalam ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyri. Jadi ada perkataan Al-Hasyr dalam ayat kedua, maka surah ini dinamakan sempena dengan perkataan tersebut. Dan apa makna Al-Hasyr? Al-Hasyr ialah himpun ataupun Al-Jam'u. Sebab itu juga dipanggil pada mahsyar. Pada mahsyar sebab mahsyar itu daripada hasyru, himpunan. Kalau mahsyar, tempat berhimpun. Seperti masjid, tempat sujud. Mat'am, tempat makan. Kalau mahsyar, tempat berhimpun. Jadi Al-Hasyr, Al-Jam'u iaitu himpunan. Maka surah ini dinamakan surah Al-Hasyr. Dan ada satu lagi nama yang disebut di riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nama surah ini ialah nama surah Bani Nadir. Bani Nadir ialah salah satu kabilah Yahudi yang berada di Madinah. Sejarah Yahudi di Madinah, mereka bila dapat tahu daripada kitab Taurat mereka, daripada kitab Injil, begitu juga orang Nasara, semasa mereka berada di Palestin, mereka dapat tahu maklumat bahawa ada seorang Nabi di akhir zaman akan muncul dan Nabi itu akhirnya akan berhijrah ke Madinah. Jadi pada i'tiqad mereka, Nabi itu adalah daripada bangsa mereka, daripada Bani Israel. Jadi mereka seronok nak menyambut Nabi daripada bangsa mereka, bukan kerana Allah tapi kerana kebangsaan, kerana perkauman. Maka mereka berpindah awal ke Madinah, standby untuk menyambut kedatangan kemunculan Nabi akhir zaman. Dan mereka ni secara umumnya ada 3 puak yang besar. Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Jadi sebab turun surah Al-Hasyr ni ialah ini asbabun nuzul ataupun sababun nuzul. Sebab turun surah Al-Hasyr, bila Nabi datang ke Madinah, yang menguasai Madinah ialah orang Yahudi. Dari segi ekonominya, dari segi politiknya, yang menguasai Madinah ialah orang Yahudi. Tapi bila Nabi datang ke Madinah dalam keadaan Islam telah sampai kepada hampir semua penduduk Madinah dan telah ramai mereka yang beriman, maka bertukar keadaan. Akhirnya penduduk Madinah memberi sokongan dan memberi bai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terbentuklah satu kerajaan Islam yang di bawah pimpinan Rasulullah. Itu menyebabkan orang Yahudi, termasuk orang musyrikin di Madinah, lagi geram, lagi dengki, lagi marah kepada Nabi dan kepada Islam. Tapi sebab mereka tidak, sokongan kepada mereka tidak kuat, mereka terpaksa tunduk. Dan setelah itu berlakulah perjanjian antara Nabi dengan orang Yahudi, antara Nabi dengan golongan Yahudi yang 3 kaum ni, Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan Bani Nadir. Dan Allah sebut banyak dalam Al-Quran sifat
sifat buruk orang Yahudi ialah suka berjanji dan suka melanggar janji. Itu perangai orang Yahudi. Jadi berlakulah perjanjian antara kerajaan Islam di bawah Nabi kita SAW dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Antara isi perjanjian itu ialah orang Yahudi tak boleh berperang dengan orang Islam. Orang Yahudi tak boleh khianat pada orang Islam. Orang Islam kena jaga keselamatan mereka. Dan bila ada musuh yang menyerang Madinah, orang Yahudi kena bekerjasama dengan Nabi dan orang yang beriman untuk mempertahankan Madinah. Itu antara isi perjanjian. Tapi akhirnya orang Yahudi melanggar perjanjian. Maka Yahudi Bani Qainuqa dihalau keluar oleh Nabi sebelum Bani Nadir. Iaitu setelah berlaku peperangan Badar. Nabi halau mereka sebab mereka melanggar perjanjian. Kemudian setelah berlaku peperangan Badar, berlaku peristiwa Bi'ru Ma'unah, iaitu 70 orang qurra yang menghafal Quran daripada kalangan sahabat dibunuh secara kejam oleh orang musyrikin. Kemudian berlaku peristiwa ini, Bani Nadir dihalau keluar daripada kota Madinah secara total. Ada pendapat mengatakan peristiwa ini berlaku setelah Bi'ru Ma'unah, iaitu sebelum peperangan Uhud, dan ada pendapat mengatakan peristiwa Bani Nadir dihalau oleh Nabi selepas peperangan Uhud. Okey, bila Bani Nadir, ketuanya yang bernama Ka'ab bin Ashraf, dia pergi ke Mekah dan dia buat pakatan dengan orang musyrikin Mekah untuk menentang Nabi. Sedangkan mereka seketika itu ada perjanjian dengan Nabi untuk pertahankan Madinah. Tapi mereka buat pengkhianatan. Ka'ab bin Ashraf ni antara ketua kepada puak Bani Nadir pergi ke Mekah buat pakatan pula dengan orang Mekah untuk menentang Nabi. Bila Nabi dapat tahu, Nabi perintah beberapa orang sahabat supaya bunuh Ka'ab bin Ashraf sebab dia melanggar perjanjian. Bila Ka'ab bin Ashraf, ketua kepada Bani Nadir, dibunuh, maka Bani Nadir marah. Maka berlaku pula satu peristiwa, kebetulan satu peristiwa orang Islam membunuh orang kafir yang ada perjanjian, maka kena bayar diah. Maka Nabi pun pergi kepada kumpulan Yahudi ini, Bani Nadir, di perkampungan mereka tak jauh daripada Madinah. Untuk apa? Untuk bekerjasama bagi sama-sama membayar diah tersebut. Sebab orang Bani Nadir dengan Nabi ada perjanjian untuk sama-sama pertahankan Madinah, sama-sama membuat kebaikan, sama-sama menghalang keburukan ataupun kerusakan. Jadi bila Nabi pergi dengan beberapa orang sahabat ke perkampungan Bani Nadir, dan untuk makluman, Bani Nadir ni antara kumpulan Yahudi yang paling kuat, yang paling kaya, yang paling mantap ekonominya, dan pengikutnya paling ramai. Jadi bila Nabi datang ke tempat mereka, mereka mula merancang. Merancang apa? Untuk membunuh Nabi. Jadi dia kata ini peluang, bukan mudah. Muhammad nak datang tempat kita, ke kubu kita, bukan mudah. Jadi ambil peluang, kita bunuh Nabi. Jadi ditawarkan kepada siapa saja yang boleh, ketika Nabi duduk di satu tempat, orang Yahudi merancang untuk menghempatkan batu di atas kepala Nabi. Itulah jahatnya Yahudi, walaupun dalam tempoh perjanjian, mereka tetap membatalkan perjanjian, bukan setakat membatal, mengkhianati pula sampai tak nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya Allah bagi wahyu kepada Nabi melalui Jibril AS, bagi tahu perancangan orang Yahudi Bani Nadir. Maka Nabi pun bangun dan terus balik ke Madinah. Maka gagallah perancangan Bani Nadir untuk membunuh Nabi. Nabi tak tahu perancangan mereka, tapi Allah yang membagi tahu. Allah yang beritahu. Maka setelah Nabi tahu perancangan Bani Nadir, pertama dia batalkan perjanjian, yang kedua dia khianat sampai tahap nak bunuh Nabi. Maka Nabi gerakkan barisan tenteranya untuk mengusir Bani Nadir daripada perkampungan mereka yang tak jauh daripada Madinah. Pada peringkat awal, Bani Nadir bersetuju untuk keluar. Tapi akhirnya orang munafik, ini peranan orang munafik.
perancangan orang munafik yang walaupun rupa dia Islam, walaupun solat di belakang Nabi, tapi mereka ada perancangan dengan orang Yahudi dan juga orang musyrikin Mekah. Untuk apa? Untuk merosakkan Islam daripada dalam. Maka orang munafik menggalakkan kepada Bani Nadir, kamu jangan keluar. Walau kamu dihalak oleh Nabi, walaupun kamu dibunuh, jangan keluar. Dan kalau Nabi serang kamu, kami akan bersama kamu membantu kamu. Jangan keluar. Kalau perlu bantuan, kami akan bagi bantuan. Maka dengan janji orang munafik kepada Bani Nadir pun tukar pendapat. Peringkat awal dia setuju untuk diusir keluar oleh Nabi. Tapi setelah dihasut oleh orang munafik, maka Bani Nadir tukar pandangan, mengatakan kepada Nabi, kami tak akan keluar. Kalau berperang, terpaksa berperang, kami akan berperang. Tapi akhirnya Nabi kepung Bani Nadir sampai 15 hari. Dan Bani Nadir dalam kawasan mereka terkepung menunggu bantuan orang munafik yang mereka berjanji. Tapi akhirnya orang munafik ini sama dengan orang Yahudi. Bila berjanji, mereka tidak tepati. Itulah ciri-ciri utama orang munafik. Bila berjanji, mereka tidak tepati. Jadi bila mereka menunggu bantuan daripada orang munafik untuk pertahankan mereka, tiba-tiba tidak ada. Sampai 15 hari, akhirnya mereka bersetuju untuk keluar. Dan Nabi bagi syarat baru, keluar tak boleh bawa barang banyak. Tak boleh bawa senjata. Kamu boleh keluar bawa barang sekadar cukup seekor unta. Contohnya satu keluarga bawa barang sebanyak seekor unta sahaja. Tak boleh bawa lebih daripada itu dan tak boleh bawa senjata. Peringkat awal Nabi suruh dia keluar, boleh bawa semua. Tapi sebab mereka dah tukar pandangan mereka, Nabi tukar syarat baru, nak keluar sekarang, tak boleh keluar dengan bawa senjata atau barang lebih daripada seekor unta. Maka akhirnya Bani Nadir diusir keluar daripada Madinah. Ada yang pergi ke Khaybar, ada yang pergi ke Syam. Itulah sebab turun ayat ni, dan sebab itulah surah ini Ibn Abbas menamakan juga nama surah Bani Nadir. Okey, kita tadabbur insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha. Sabbaha mana telah mensucikan untuk Allah ma fis samawat, apa yang di langit. Apa yang di langit? Apa dia yang di langit? Iaitu para malaikat. Dan Allah tak sebut mana. Kalau man ni makna yang berakal. Tapi bila sebut ma, makna umum. Sama ada yang berakal ataupun yang tak berakal. Jadi yang di langit bukan malaikat saja. Ada langit, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Maka semuanya mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Dan wama fil ardi, dan apa yang di bumi. Apa yang di bumi. Apa dia apa yang di bumi? Semualah. Sama ada manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, haiwan, semua sekali. Tapi kita kena fahamlah, yang mensucikan Allah ni pastilah yang beriman. Kalau orang yang kufur kepada Allah, tak mungkin. Sebab Allah sebutkan yang berzikir mensucikan Allah ialah orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Dan Allah sebut sifat orang beriman ialah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang beriman yang sentiasa berzikir kepada Allah berdiri, duduk dan baring. Itu orang beriman. Tapi orang kafir tak mungkin berzikir kepada Allah. Orang munafik berzikir tapi sedikit saja. La yazkuruna Allah illa qalila. Jadi ayat ni semua yang di langit dan semua yang di bumi mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Kecuali, kena ada kecuali.
iaitu orang-orang kafir dan juga orang munafik. Okey, sebab apa mereka mensucikan Allah? Sebabnya ialah wahwal azizu al-hakim, dan dia adalah al-aziz, maha, bahasa Melayu diterjemah perkasa, al-hakim lagi maha bijaksana. Jadi al-aziz daripada perkataan al-izzah, kemuliaan, kehebatan, al-izzatu. Al-hakim daripada perkataan al-hukmu ataupun al-hikmah. Jadi kalau Allah al-aziz, mana Allah yang mempunyai kemuliaan dan kehebatan. Allah sebut dalam surah apa ni? Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Hanya lillah, hanya milik Allah saja izzah, dan milik wali rasulihi, dan milik rasulnya, dan milik orang beriman. Jadi rasul menjadi izzah, kenapa? Sebab dia mentaati Allah. Orang beriman juga menjadi izzah, memiliki izzah sebab apa? Sebab dia mentaati Allah. Jadi siapa saja yang mentaati Allah, dia akan dapat al-izzah. Tapi asal kepada izzah ialah milik Allah sahaja. Okey? Jadi seolah Allah nak beritahu, kenapa semua yang di langit, yang di bumi, yang berakal, yang tak berakal, semua sekali berzikir mensucikan Allah. Sebab jawapannya, sebab Allah tu sangat hebat. Allah tu sangat perkasa. Allah tu sangat mulia. Dan Allah bukan setakat perkasa, Allah juga Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Al-Hakim ni diterjemah dua maksud. Pertama, daripada perkataan hukum. Bila daripada perkataan hukum, makna apa? Allah saja yang berhak untuk membuat hukum. Allah saja yang berhak untuk memutuskan apa saja masalah. Hatta Nabi pun tidak ada hak. Nabi pun terpaksa ikut yang Allah tetapkan. Jadi bila sebut Al-Hakim, maksud pertama, hak untuk menentukan apa saja peraturan, apa saja hukum, ialah hak Tuhan. Manusia tak ada hak langsung untuk menentukan yang ni halal, yang ni haram, yang ni dosa, yang ni pahala, yang buat amalan ni kelebihannya sekian-sekian, itu bukan hak manusia. Yang kedua, Al-Hakim juga daripada perkataan hikmah. Maknanya lain. Iaitu Allah bila buat sesuatu penuh dengan hikmah. Allah tak akan buat sesuatu sia-sia. Allah tak akan buat sesuatu main-main, tak ada faedah pun. Itu bukan sifat Tuhan. Manusia banyak buat benda yang sia-sia, yang buang masa. Tapi Allah, apa saja yang Allah buat, walaupun nampak macam kerusakan, seperti banjir besar, seperti tsunami, kan? Seperti apa lagi? Allah biarkan, Allah cipta iblis, Allah biarkan syaitan merosakkan manusia, tapi itu adalah dengan kebijaksanaan Allah, bukan sembrono. Okey? Jadi bila ada dua sifat ni, makhluk Allah layak dan patut sentiasa berzikir dan mensucikan Allah. Okey. Okey, apa pengajaran daripada ayat pertama? Pengajaran daripada ayat pertama, apa yang Allah nak bagi tahu? Yang saya hurai ni lebih kepada yang tersurat lah. Yang tersiratnya, pengajarannya apa dia? Apa pengajaran? Dia Quran kan Allah kata kalau turun ke atas gunung boleh pecah. Bila tu? Bila gunung? Faham. Kenapa Allah buat contoh gunung? Sebab gunung tu satu makhluk yang kuat, yang kokoh, yang tak akan bergoyang walaupun berlaku apa-apa. Tapi bila letak Al-Quran dan gunung tu faham, boleh hancur. Makna apa tu? Maknanya manusia yang ada akal,
bila faham satu ayat Quran boleh menangis, boleh pingsan, boleh sakit. Kan? Jadi apa pengajaran daripada ayat ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Tak, ni Allah kata telah mensucikan Allah semua di langit dan semua di bumi. Kalau saya katalah, saya cakap semua orang Shah Alam puji saya. Apa maksud saya yang tersirat? Apa yang saya nak bagi tahu? Jadi Allah nak perkenalkan diri dia. Diri dia bukan calang-calang orang, bukan 10 orang puji. Bukan orang saja puji, bukan haiwan saja puji, tapi semua di langit, semua di bumi mensucikan Allah. Jadi Allah ni satu benda yang hebat. Satu, Allah nak perkenalkan diri dia. Yang kedua, Allah nak begitu, semua di langit, semua di bumi, termasuk apa ni? Meja masuk tak? Masuk. Whiteboard masuk tak? Masuk. Marker masuk tak? Masuk. Handphone masuk tak? Jadi Allah nak begitu, handphone sentiasa mensucikan Allah. Whiteboard sentiasa mensucikan Allah. Maksud apa? Sepatutnya bila kamu nak buat maksiat, ingatlah ayat ni. Sebab bila kamu buat maksiat, ada tak benda yang di langit dan di bumi? Ada tak? Kadang-kadang kita mengumpat atas apa? Kerusi. Kerusi ketika kamu sedang mengumpat, dia sedang berzikir. Malulah sikit pada kerusi itu. Faham tak? Kadang-kadang kita bercakap bohong kan? Bercakap bohong kat mana? Bawah pokok. Malulah pada pokok. Pokok sekarang sedang mensucikan Allah. Kamu pula mendustakan Allah. Jadi ayat ni kalau kita faham, menjadikan kita lagi takut nak buat maksiat. Kenapa? Sebab paling-paling kurang malu pada semua ni. Boleh? Kipas ni sedang mensucikan Allah tak? Kita kadang-kadang duk cuci kipas ni. Apalah kipas ni habuk banyak. Tapi kipas tu sedang berzikir. Kenapa aku duk marah ke kipas ni? Kipas pun puji pada Allah. Kita pakai tukar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey. Boleh ke? Anjing mensucikan Allah tak? Anjing? Harimau? Tapi okey, timbul soalan. Macam mana cara mereka mensucikan Allah? Mereka sebut subhanallah ke, la ilaha illallah ke? Dalam bahasa yang Allah sebut dalam Quran kan? Surah Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihullah. Tidak ada sesuatu pun, mereka semua mensucikan Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu yang tak faham bahasa tasbih mereka ni. Wa'ibad tengah berzikir pada Allah, tapi kita tak dengar, dan kalau kita dengar pun kita tak faham. Ada satu hadis sahih riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Ketika bersama dengan Nabi, dia kata, aku sedang mendengar makanan yang berada depan kami itu, depan Nabi, sedang berzikir pada Allah. Hadis sahih. Kadang-kadang Allah bagi kelebihan orang tu boleh mendengar. Okey? Pernah tak kita makan KFC, ayam tu sedang berzikir dan kita dengar? Kalau kita dengar, kita buat apa? Cabut lari kan? Sebab apa? Sebab kita rasa pelik ayat tu berzikir. Sebenarnya ayat tu lagi pelik pada kita yang jarang berzikir. Okey. Kalau saya tanya soalan, lepas ni ayat yang kedua cerita pasal Bani Nadir. Bani Nadir dia hala keluar daripada Madinah. Kenapa? Apa kaitan dengan Allah mulakan semua yang di langit dan bumi mensucikan Allah? Apa kaitan dengan Bani Nadir yang diusir? Apa kaitan? Semua langit dan di bumi pun tunduk pada Allah. Yang Bani Nadir ni. Jadi kaitannya? Kaitannya ialah antara bentuk mensucikan Allah ialah mengusir orang yang tidak mensucikan Allah. Antara bentuk memuliakan Allah ialah dengan memerangi orang yang memerangi Allah. Boleh? Tapi bila ni kita kena perangi dia? Bila?
Bila mereka langgar perjanjian, bila mereka memerangi kita. Tapi kalau dia tak langgar perjanjian, haram kita langgar perjanjian. Okey? Kita pergi berdakwahkan, nak jadikan orang kafir beriman. Itu juga mensucikan Allah. Sebab tu kan Nabi sebut dalam hadis kan, daripada aku beriktikaf di masjid aku selama sebulan, dengan aku berjalan untuk menunaikan hajatku, mungkin Nabi tak sebut berapa lama, mungkin setengah jam je. Pergi untuk tunaikan hajat saudara dia. Dengan Nabi beriktikaf di masjid Nabi, yang pahala dia berapa? 1000 kan? Yang mana lebih afdal? Kalau tanya golongan tarikat, dia kata apa? Yang afdal ialah duduk di masjid Nabi lah. Kalau tanya puak-puak Habib ni, dia kata apa? Duduk kat masjid Nabi, ziarah kubur Nabi, lagi afdal. Nabi kata tak. Sebenarnya membantu orang yang berhajat adalah lebih baik daripada kamu berzikir dalam masjid Nabi. Walaupun sebulan, walaupun pahalanya berganda. Menunjukkan apa? Mensucikan Allah termasuklah bantu orang. Bukan duk berzikir subhanallah 1000 kali sahaja. Okey, kemudian ayat kedua. Huwa. Dia. Dia ni siapa? Allah allazi yang akhraja, telah mengusir. Tengok bahasa Arab. Kalau kharaja, dia keluar. Kharaja kan 3 huruf. Kalau saya tambah hamzah kat depan, akhraja. Asalnya kharaja 3 huruf, tapi saya tambah 1 huruf, makna dia bertukar. Jadi mana apa? Bukan. Dia telah mengusir ataupun mengeluarkan. Makna beza dah. Kalau kharaja Muhammadun, siapa yang keluar? Muhammad. Kalau akhraja Muhammadun Ali, siapa yang keluar? Ali. Muhammad tak keluar. Muhammad hanya mengeluarkan. Jadi sekarang Allah yang mengeluarkan. Siapa? Allazina kafaru. Orang-orang kafir. Kafir mana ni? Kafir banyak jenis kan? Ada kafir musyrikin. Ada kafir ahli kitab. Min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Siapa ni? Secara khususnya Allah sebut umum kan, tapi peristiwa ni adalah berlaku khusus kepada apa tadi? Bani Nadir. Jadi khusus ayat ni ahli kitab ialah Bani Nadir. Jadi Allah yang mengeluarkan mereka dari mana ni? Tak, Allah tak sebut Madinah, min diarihim, dari diar apa dia? Perkampungan ataupun rumah-rumah mereka. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Kenapa Allah sebut satu, Allah yang mengeluarkan. Tapi pada zahirnya siapa yang keluarkan Bani Nadir ni? Allah kan Nabi dan sahabat. Nabi dan sahabat kan? Kenapa Allah tak sebut An-Nabiyyu wallazina amanu? Tapi Allah sebut huwa, dia. Sedangkan pada zahir yang Nabi dan sahabat yang usir. Apa pengajarannya? Allah tak kata Allah perintahkan Nabi. Allah kata Allah yang mengeluarkan. Semua dengan izin Allah. Semua dengan izin. Pengajarannya yang Allah nak bagi tu juga pada Nabi dan orang beriman. Dengan kemampuan kamu, kamu tak mungkin dapat mengusirkan orang Yahudi. Nanti kita akan tahu jawapannya. Nabi dan sahabat tak mampu mengusir orang Yahudi. Sebab tu Allah sebut Allah. Dia. Okey. Kemudian Allah sebut keluarkan mereka orang kafir daripada rumah mereka. Itu satu penghinaan. Kan? Keluar daripada mana? Rumah mereka sendiri. Bahkan kalau kita baca sejarah, siapa yang sampai Madinah dulu? Orang Yahudi ke Nabi? Yahudi. Siapa penduduk tetap Madinah? Nabi ke sahabat ke Yahudi? Yahudi.
Tak, antara Nabi dengan sahabat yang datang daripada Mekah dengan orang Yahudi. Siapa penduduk tetap? Yahudi. Jadi bila Allah kata, Allah mengeluarkan orang Yahudi yang merupakan penduduk tetap dan keluar pula daripada rumah mereka sendiri, itu adalah satu penghinaan. Allah nak bagi tahu hinanya orang kafir ni. Kalau dia datang di Madinah, baru datang selepas Nabi, kemudian Nabi usir, tak hina sangat sebab dia pendatang. Okey? Kemudian li awwalil hashr. Li awwali bagi awal apa dah? Awal hasyri, inilah nama surah. Awal al-jam'u, himpunan ataupun kumpulan. Awal kumpulan. Kenapa dia sebut awal? Adakah makna Bani Nadir ni kumpulan pertama diusir daripada Madinah? Bukan. Kalau kali pertama Allah akan sebut macam ni. Li awwali marrah. Siapa belajar bahasa Arab? Marrah ni makna kali pertama kali ataupun kali pertama. Tapi Allah tak guna li awwali marrah, Allah guna li awwalil hasyri. Al-hasyri apa makna? Kumpulan yang pertama. Sebenarnya sebelum Bani Nadir diusir daripada Madinah, ada tak kumpulan Yahudi yang lain yang Nabi dah usir awal? Ada. Kumpulan pertama Bani Qainuqa. Ini berlaku selepas peperangan Badar. Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir. Yang ketiga last sekali yang kena usir ialah Bani Quraizah. Lain-lain. Ni Yahudi ni kita tahu ni sama-sama mereka pun bergaduh. Mereka tak bersatu. Okey. Jadi kalau Bani Nadir yang kedua, kenapa Allah sebut awal? Ulama tafsir berbeza pendapat. Ada mengatakan awal hasyri ni makna kumpulan yang paling ramai yang Nabi usir, iaitu Bani Nadir. Sebab Bani Nadir kumpulan Yahudi paling ramai, paling kuat dan ekonomi paling kukuh. Maka sebab tu Allah guna perkataan li awwalil hasyri. Okey, bila sebut awal, ada tak yang kedua? Ada. Pendapat yang kedua mengatakan pengusiran yang kedua Yahudi secara besar-besaran ialah zaman Umar Ibn Khattab. Dari mana? Daripada Khaybar. Sebab di Madinah dah habis dah masa zaman Nabi. Tapi selepas zaman Nabi dia pergi ke Khaybar, ramai lagi yang ada di Khaybar, maka Umar pula usir mereka pergi ke Merata, termasuklah ke Syam. Ada pendapat juga mengatakan Al-Hasyri ini ialah nama tempat, iaitu selepas Madinah, antara Madinah dengan Syam. Jadi diusir dari Madinah ke Hasyri. Ada 2-3 pendapat. Okey. Kemudian Allah beritahu, ma zanantum, tidak kamu, zanan apa dah? Zan. Kamu tidak sangka. Kamu ni siapa? Kamu siapa? Nabi dan orang beriman. Bila kamu tu Nabi dan orang beriman, Allah kata kamu tak sangka an yakhruju, bahawa mereka keluar. Mereka ni Bani Nadir. Kenapa Nabi dan sahabat tak sangka orang Yahudi akan keluar? Kenapa? Orang Yahudi antara Bani yang paling kuat dan mereka penduduk tetap. Mereka menguasai ekonomi. Jadi tak mungkin. Jadi macam tak masuk akal lah. Saya bagi contoh lah. Yahudi di Israel sekarang, kalau saya kata satu hari orang Palestin akan usir keluar orang Yahudi, macam tak masuk akal kan? Sebab apa? Sebab Israel ini negara yang kuat, dibantu di belakangnya pula mereka dan sebagai orang Palestin lemah, tak ramai, senjata pun tak kuat, jadi macam tak masuk akal. Maka Allah kata kamu sedikit pun tak terfikir orang Yahudi akan keluar. Dan orang Yahudi pula fikir apa? Wazannu, dan mereka pula iaitu Bani Nadir sangka
Sesungguhnya mereka mani'atuhum. Apa mani'ah? Mani'ah mana? Penghalang mereka. Penghalang. Mana'ah ni daripada mana'ah. Mani'ah daripada mana'ah. Penghalang mereka adalah husun. Apa makna husun? Kubu mereka. Hisnun. Dia jamak kepada hisnun. Kubu. Kubu ataupun tembok mereka. Minallah. Dari Allah. Apa maksud ni? Apa maksud ni? Orang beriman tak sangka orang Yahudi akan keluar dengan sebab kekuatan mereka dan mereka lebih lama tinggal di Madinah kan. Dengan tentera mereka, tak mungkin orang beriman boleh usir orang Yahudi. Itu orang beriman. Orang Yahudi pula sangka apa? Husun, kubu mereka tu, perkampungan mereka, ekonomi mereka adalah penghalang yang akan menghalang mereka daripada apa? Bila sebut daripada Allah maksud apa? Dia tak kata kubu mereka, ekonomi mereka, bilangan mereka yang ramai akan menjadi penghalang daripada mereka diusir oleh orang beriman. Mereka tak kata orang beriman. Bahkan mereka kata daripada Allah. Menunjukkan apa? Memang semua bodoh lah. Nak bergaduh dengan Tuhan. Dia kata Nabi orang beriman tak main lah. Tuhan pun tak boleh nak kacau kita. Faham? Itu perangai orang Yahudi. Boleh faham tak? Jadi sebab tu Allah kata, siapa yang keluarkan orang Yahudi ni? Bukan Nabi, bukan orang beriman. Bahkan orang beriman sendiri pun tak terfikir pun mereka boleh usir. Maka Allah kata, habis siapa yang mengeluarkan mereka? Huwa Allah. Boleh? Sampai kali ni COVID pun Yahudi dia tak Ha? Dia pun jauh-jauh. Ya. Dia hantar COVID. Dia tak nawai kita, nawai Tuhan tu. Dia nak pun ke masjid. Sebab itulah. Jadi sini Allah kata, nanti kita habiskan. Lepas tu kita ulas bab COVID tu. Fa'atahumullah. Maka atahumullah. Tengok. Fa'atahumullah apa makna? Allah Datangkan untuk mereka. Allah mendatangkan kepada mereka, mendatangkan kepada mereka iaitu Bani Nadir, min haitsu dari haitsu apa dah? Dari arah lam yahtasibu, dari arah yang mereka tidak sangka. Mereka tidak sangka. Tengok. Mereka tak sangka mereka akan kalah. Mereka tak sangka mereka akan diusir. Sebab mereka lebih kuat kan. Tentera, penyokong, ekonomi dan sebagainya. Maka sebab tu Allah kata, Allah datangi mereka dari sudut, dari arah yang mereka tak fikir pun. Apa dia? Apa dia tu? Iaitu waqazafa. Dan qazafa dia iaitu Allah telah mencampakkan. Qazafa makna campak. Qazaf kan? Hukum qazaf apa makna? Hukum qazaf mana? Qazaf ni makna tuduh orang berzina tanpa bukti. Itu dia panggil qazaf. Qazaf ni baling. Iaitu tuduh. Tuduh dengan baling samalah. Jadi Allah telah mencampakkan ke mana? Dalam hati-hati mereka. Apa dah? Ar-ru'bah. Apa makna ar-ru'bah? Ketakutan. Dia lebih takut daripada perkataan khauf. Khauf. Ketakutan. Ataupun kegerunan. Dia lebih daripada perkataan khauf. Okey. Jadi Allah kata apa tadi? Allah kalahkan mereka dari arah yang mereka tak. Apa dia? Apa dia?
Ni. Pengajarannya apa? Jadi Allah nak kalahkan Bani Nadir. Allah tak ramaikan bantuan tentera Islam. Allah tak campak senjata. Allah tak bantu tentera Islam dengan malaikat, tak. Tapi Allah bagi satu benda yang orang Yahudi ni tak terfikir pun. Apa dia? Rasa takut. Saya nak tanya, kalau kita ada senjata canggih, bilangan tentera ramai, berdepan dengan musuh yang kecil, tapi dalam hati rasa takut, agak-agak kita menang ke? Kita akan kalah. Macam mana nak angkat senjata kalau dah rasa takut? Betul tak? Ini yang mereka tak sangka ni. Sebab itulah, berlaku tak peperangan antara Nabi dengan puak Bani Nadir? Berlaku tak? Tak. Nak berlaku apa? Mereka dah takut. Kemudian, apa mereka buat bila dah takut? Dan mereka surrender, mereka bersetuju untuk keluar. Apa? Sebelum keluar mereka buat apa? Yukhribuna. Mereka? Yukhribu apa dia? Yukhribu daripada kharban. Tak, kharban makna merosakkan. Mereka merosakkan. Kharban, merosakkan. Dalam bacaan ayat lain, yukharribuna. Dua-dua betul. Mereka merosakkan apa ni? Buyut. Rumah mereka. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Wa aidil mu'minin, dan tangan-tangan orang-orang beriman. Okey. Ada tak orang rosakkan rumahnya sendiri? Ada tak? Ada orang gila. Orang gila mana ada rumah? Orang banyak duit, dia Malaysia, dia putar-putar, dia buat balik. Tapi sebelum dia rosak, dia tak gila lagi tu. Jadi kenapa ni? Kenapa dia rosakkan rumah dia? Allah bagi tahu tu ada maksud tu. Allah nak beritahu sesuatu. Supaya kalau saya buat soalan, kenapa mereka rosakkan rumah mereka? Kalau dah Nabi usir, cabut keluar kan? Kenapa sebelum mereka keluar, mereka sendiri rosak rumah yang mereka sendiri bina? Mungkin mereka bina dah berpuluh tahun. Dia tak nak bagi kepada orang Islam. Kenapa? Allah nak begitu. Itulah perasaan dengki orang Yahudi pada orang Islam. Sebab tu dia tak bagi kita solat jangan dekat Ustaz. Bagi dia. Yang tu sabar dulu. Tengok Allah nak cerita dengkinya orang Yahudi pada orang beriman kan. Dia memang tak akan dapat dah rumah ni sebab dia akan diusir. Tak akan dapat apa-apa faedah. Maka dia fikir apa? Aku tak dapat betul. Tapi aku nak pastikan lepas ni orang beriman jangan dapat faedah daripada rumah aku. Maka mereka pun rosak. Kan? Dan mereka rosak dengan tangan mereka sendiri. Macam orang gila kan? Rosak keretanya sendiri. Dan tangan-tangan orang beriman. Orang beriman pun rosakkan juga. Sebagai apa? Kenapa orang beriman rosakkan juga? Nah, buktinya aku pun tak sih dia kata. Tak ada. Sebagai penghinaan kepada orang Yahudi. Hinanya kamu ni, rumah kamu pun adalah buruk dan tak ada nilai. Maka perlu dirosakkan. Fa'tabiru. Maka fa'tabiru. Apa dia i'tabiru? Fi'il amar ni kalau kita belajar bahasa Arab. Ambillah i'tibar. Maka ambillah i'tibar. I'tibar pengajaran. Allah perintah siapa ni? Pada orang beriman. Pada orang beriman. Fa'tabiru ini waw alif ni mana? Oleh kamu orang beriman. Tapi Allah kata siapa ni? Ya ulil, wahai orang-orang yang uli apa dah? Uli apa dah uli? Awal. Tak. Ulil albab. Albab fikir, uli tu.
Tak, uli makna mempunyai. Orang-orang yang mempunyai. Uli makna mempunyai. Mempunyai absar, pandangan ataupun fikiran. Mata ni dua. Satu, mata melihat yang depan. Yang kedua, mata melihat dengan hati, iaitu berfikir. Jadi Allah kata apa? Allah guna fi'il amar, wajib kamu mengambil pengajaran. Tapi Allah perintah pada siapa ni? Orang beriman. Tapi Allah tak sebut orang beriman. Allah sebut ulil. Pengajarannya apa? Pada semua manusia yang ada batin. Tak. Ha? Mana Allah nak bagi tahu orang beriman ialah orang yang ada akal. Apa bukti dia ada akal? Dia ambil perintah Allah ni, iaitu ambil pengajaran, dia pun keluar satu-satu pengajaran. Macam mana dia boleh keluar? Sebab dia berfikir. Faham? Maknanya siapa baca ayat ni tapi dia tak ambil pengajaran, dia bukan ulil absar, dia bukan orang beriman. Ciri-ciri orang beriman, bila baca Quran, lepas tu dia faham, lepas faham, ambil pengajaran dan amalkan. Kalau baca nak habis je, dia bukan ulil absar, dia uli al-khatam. Ustaz, kalau dia macam dia kata orang-orang yang punya pandangan apa? Pandangan ni apa? Adakah boleh juga untuk orang Nasrani ke untuk orang Islam? Kalau orang-orang kata tak cakap mukmin ni. Ini tak, dia orang Nasrani, kenapa dia kufur pada Allah? Sebab dia tak ada ni lah, dia tak berfikir. Sebab tu beza tak Allah kata wahai orang beriman dengan wahai al-absar? Beza tak? Apa beza dia? Kalau Allah kata wahai orang beriman, kita perasan ini termasuk aku, kan? Jadi Allah nak begitu, semua, bukan semua orang yang mengaku beriman dia berfikir, tapi semua orang yang berfikir orang beriman. Ya. Punca dia kenal Allah, punca dia takut pada Allah sebab dia berfikir. Berapa ramai yang mengaku Islam tapi tak rasa takut pada Allah sebab dia tak berfikir. Jadi kalau siapa baca ayat ni, kita pun tanya, apa pengajaran? Saya tak tahu. Dia bukan orang beriman. Okey, sekarang saya nak tanya, apa pengajaran ni? Ni sebab ni fi'il amar kan? Fa'tabiru. Ambil pengajaran daripada kisah ni. Mana mesti ada pengajaran. Dan yang kedua, wajib keluarkan pengajaran. Yang ketiga, wajib amalkan. Apa dia? Hak dan batil tak akan bersatu. Dia jauh sikit. Dia pengajaran yang berlega sekitar ayat ni. Allah nak tunjukkan memang perangai orang Yahudi ni, karakter dia. Karakter dia apa dia? Karakter dia dengki, karakter dia melanggar perjanjian. Dan selalu buat konspirasi. Jangan terkejut sekarang. Allah dah cerita lama dah. Konspirasi. Betul, Ustaz. Tapi bukan cerita konspirasi Yahudi, bukan sekarang, dah lama dah. Sekarang dia buat COVID sekarang. Kita baca ayat ni tak terkejut, tapi bila datang COVID kita terkejut kan? Sebab kita bukan ulil absar. Sebab tu kita tak nampak COVID tu dia Satu. Jadi orang Yahudi ni buat konspirasi sejak bila? Lama dah, cerita lama. Jangan terkejut sekarang. Sebab tu saya terkejut dengan orang yang terkejut sekarang. Satu. Yang kedua, siapa yang diusir? Yahudi. Kenapa dia diusir? Ni Allah sebut kafaru. Kan? Dia diusir sebab dia kafir. Siapa yang mengusirnya? Allah, tapi melalui orang. Kenapa Allah menangkan orang beriman? Walaupun orang beriman tak ada kekuatan, sehingga orang beriman pun tak sangka mereka boleh usir. Tapi kenapa Allah menangkan orang beriman? Sebab dia beriman, sebab dia taat. Okey? Soalan ketiga, sekarang ada tak orang beriman? Berdepan tak dengan orang kafir? Kenapa Allah tak bagi menang lagi? Tak cukup syarat. Apa syarat dia? Soalan seterusnya. Ini antara pengajaran yang wajib kita ambil.
Apa pengajaran dia? Kenapa Allah lewatkan pertolongan orang beriman sekarang? Sedangkan orang beriman tak jadi kafir pun. Dan orang kafir tetap jadi kafir dan bertembung. Tapi tak dapat kemenangan juga. Nabi ni Allah bagi kemenangan ni berapa tahun? Berapa tahun ni? Lama. Berapa tahun lama? 7 ke 9? Ha? Tak, Nabi dakwah di Mekah berapa tahun? 10 tahun. Ni berlaku tahun berapa? 3, 2. Ha? 3 hijrah. Selepas peperangan Uhud tahun ke-3 Hijrah. Jadi berapa tahun? 13? Di Mekah 13 tahun kan? Jadi 16 tahun. Hanya 16 tahun Nabi dah berjaya mengusir orang Yahudi. Itu kalau diambil daripada Mekah. Kalau ambil daripada mula Madinah, berapa tahun Nabi berjaya mengusir orang Yahudi? Berapa tahun? 3 tahun je. Tak, 3 tahun. Ini berlaku pada tahun 3 Hijrah. Makna dalam masa 3 tahun, Nabi dah berjaya bukan setakat mengalahkan konspirasi Yahudi, tapi Nabi berjaya mengusir orang Yahudi. Apa kekuatan Nabi? Al-Quran. Lepas tu, Al-Quran. nak faham konspirasi Yahudi, kena tadabbur Quran. Ustaz. InsyaAllah Sebab tu Allah kata, dia yang mengusir. Allah yang mengusir. Maknanya, Allah saja yang boleh mengalahkan konspirasi Yahudi. Tapi syaratnya apa? Kamu kena ikut kehendak dia lah. Kamu tak boleh kalahkan. Allah yang boleh kalah. Kalau nak Allah kalahkan, ikut kehendak Allah. Satu persatu. Jadi jangan takut pada konspirasi Yahudi. Jangan takut pada Dajjal. Jangan takut pada COVID-19. Tapi takutlah bila kita tak ikut perintah Allah. Boleh faham? Kita cuba buka surah Al-Baqarah. Kita nak tengok Allah dah sebut lama perancangan konspirasi orang Yahudi kepada orang beriman kan. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 105. Okey. Ma yawaddul ladzina kafaru. Saya tak tahu ayat ni panjang kan? Min ahlil kitab walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Okey. Maksud dia apa dia? Orang-orang kafir ni ma yawaddu, tidak ingin sama sekali. Orang kafir yang mana ni? Sama ada ahli kitab, Yahudi ke Nasara ataupun orang musyrikin, mereka semua ni tidak ingin sama sekali. Apa yang mereka tidak ingin? Kebaikan yang datang pada orang beriman. Mereka tak ingin. Apa kebaikan tu? Kebaikan yang paling mereka dengki ialah bila Quran turun kepada orang beriman. Bila Quran turun, banyak kebaikan orang beriman. Yang tu orang kafir tak nak. Sebab tu orang kafir sebut apa? Sebut apa dalam surah ni? Surah Fussilat ayat 26. Surah Fussilat ayat 26. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Kemudian walghaw fihi la'allakum taghlibun. Cuba terjemah. Wa qala allazina kafaru. Telah berkata orang-orang kafir. Orang kafir ni yang mana ni? Orang kafir yang mana? Kalau ikut ayat 105 surah Baqarah, musyrikin dan ahli kitab semua sekali. Semua mereka ni tidak ingin apa dia? Tak ingin kebaikan kan? Allah huraikan di sini. Apa kebaikan tu? Iaitu mereka kata jangan kamu dengar Quran. Dengar ni apa maksud? Dengar, faham dan amal. Jangan. Dan kalau ada juga Muhammad baca Quran, walghaw, buat
buat kecoh, buat bising. Supaya apa? Supaya orang tak fokus pada maksud Al-Quran. Sebab bila orang fokus, dia akan jadi orang beriman dan dia akan jadi kuat dan datanglah pertolongan Allah. Barulah la'allakum taghlibun. Barulah kamu, apa makna taghlibun? Barulah kamu dapat mengalahkan siapa? Yang ini cakap ni siapa ni? Orang kafir. Supaya kamu dapat mengalahkan orang beriman. Dengan cara apa? Jauhkan daripada Quran. Tak, orang kafir berkata sesama mereka, jangan dengar Quran. Sebab berapa ramai yang sahabat bertukar 180 darjah jadi panglima perang dalam Islam. Puncanya, dengar Al-Quran. Tapi orang Melayu dengar Quran lagi, baca lagi, khatam lagi, tak jadi panglima perang pun. Okey? Boleh? Jadi musuh dapat kalahkan kita dengan apa? Jauhkan kita daripada Al-Quran. Dan berjaya tak? Berjaya. Sebenarnya konspirasi musuh Yahudi ke, orang kafir ke, dia pasal COVID-19 ni, bagi saya ini konspirasi lah. Tak nanti loh, ayat tak habis lagi. Konspirasi kafir campur ahli kitab kan. Apa dia konspirasi utama dia apa dah? Ni. Jauhkan manusia dari Al-Quran. Okey, caranya apa? Caranya banyak. Salah satunya ini walgau. Buat apa? Zaman Nabi buat bising kan. Nabi duk baca Quran, dia buat kecoh, dia bisingkan. Tapi zaman sekarang buat bising ni apa dia? Muzik, hiburan, telefon kan. Berapa ramai pegang telefon 2-3 jam satu hari, tapi pegang Quran 10 minit jatuh. Kan? Dengan telefon tu. Yalah. Lara, target dia apa dia? Lara sampai tak dengar Al-Quran. Lara sampai tak tadabbur Al-Quran. Lara sampai tak ada masa nak hafal Al-Quran. Lara sampai tak berdakwah. Boleh faham? Jadi COVID tu dekat mana? COVID dekat sini kecil je. COVID ini salah satu cara untuk mereka lalaikan. Betul? Kalau berlaku COVID, tak boleh pergi masjid, kita masih boleh tak baca Quran? Boleh. Tapi sebab kita tak beriman, buang masa juga kat rumah. Dan katalah, dibolehkan solat di masjid, macam biasa, PKP dah habiskan. Tapi solat tak rapat juga, soft. Betul tak? Dan solat pula, banyak pula benda bidah dalam masjid. Betul tak? Betul. Jadi berjaya juga tak perancangan Yahudi, walaupun boleh solat di masjid. Betul. Allah Akbar. Dan bila dibenarkan solat di masjid, berapa ribu yang di luar sana tak pergi juga. Berjaya tak perancangan Yahudi? Berjaya. Walgau, sibuk dengan TV kat rumah. Dah boleh solat pun tak pergi juga. Orang ni Ustaz. Ustaz sebut konspirasi Yahudi. Tak kena pengat ni. Allah kata wajib ambil pengajaran. Bagi siapa? Kenapa? Nanti kita akan belajar ni dalam surah Al-Hasyr. Allah tolong siapa ni? Tolong siapa ni? Orang beriman kan? Allah sebut dalam surah Al-Hasyr sifat orang beriman yang Allah tolong. Kita tahu tak siapa mereka? Ayat 8. Cuba tengok ayat 8. Siapa? Tengok ciri-ciri orang beriman yang cukup syarat dan Allah tolong. Ayat 8. Ni golongan beriman yang Allah tolong. Pertama, lil fuqara al muhajirun. Lepas tu lagi? Allazi ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtaghuna
fadlan minallah wa ridwana. Kan? Dah. Tengok. Ni Allah kata ambil pengajaran. Kenapa aku tolong ni? Walaupun macam tak masuk akal kan, tapi bila dia cukup syarat. Apa syarat dia? Pertama yang Allah tolong ni orang beriman yang jenis macam mana? Fuqara. Orang fakir. Dan fakir dia sebab apa? Saya nak tanya, fakir dia Allah sebut selepas tu muhajirun, iaitu orang yang berhijrah. Saya nak tanya, yang berhijrah daripada Mekah ni ke Madinah, semua asalnya fakir tak? Abu Bakar, Osman, Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi, kaya tak? Tapi kenapa Allah kata lil fuqara? Maknanya dia asalnya kaya tapi menjadi fakir sebab hijrah kepada Allah. Subhanallah. Boleh faham? Berapa ramai kita sibuk konspirasi Yahudi tapi dalam masa sama sibuk juga kayakan diri dia. Nak berhijrah pun rasa berat, nak berdakwah pun rasa berat. Fikir 10 kali. Sebab tu Allah melewatkan pertolongan. Boleh faham? Fuqara ni. Fuqara sebab hijrah kerana Allah. Abu Bakar, kita tahu tak sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya gila kan? Tapi bila berhijrah apa dia bawa? Tak bawa apa? Sebab hijrah dalam keadaan melarikan diri. Mana boleh bawa barang? Waktu malam pula. Dan ada seorang sahabat nama dia Suhaib Ar-Rumi. Kita pernah dengar kisah dia kan? Dia datang pada Rom. Kemudian dia sampai kat Mekah, dia menjadi orang kaya. Bila diperintah berhijrah, dia nak bawa semua barang dia. Apa orang musyrikin Mekah buat? Dia kata, kamu datang ke Mekah dalam keadaan miskin, kemudian kamu berniaga ambil harta kami sampai kamu jadi kaya, kemudian kamu nak bawa harta kami pergi ke Madinah. Tak mungkin. Tinggalkan harta kamu. Apa jawapan Suhaib Ar-Rumi? Apa dia jawab? Aku hijrah bukan sebab harta, aku hijrah sebab nak Allah dan Rasul. Yang bagi harta pada aku di Mekah, Allah. Yang aku nak pergi ke Madinah kerana Allah. Ambil semua harta. Sehingga ada riwayat mengatakan dia bagi tahu pada semua orang kafir, harta aku ni sini, ada kat sini, ada, ambil. Sebab aku nak Allah dan orang macam ni Allah beri kemenangan. Sebab tu Allah kata apa? Mereka ni pertama fakir sebab berhijrah. Berhijrah pula sampai tahap mereka diusir daripada apa? Rumah mereka sendiri, bukan mereka pelarian. Memang kampung halaman mereka dan amwalihim apa dia? Mana mereka asalnya bukan fakir. Tapi fakir sebab hijrah. Dan semua tu mereka buat kerana apa? Ya betaguna, mencari fadlan minallah. Bukan nak cari fadlan minan nas. Bukan pergi Madinah nak nama, nak jawatan, nak dunia, nak bisnes, tak ada. Semuanya fadlan minallah dan waridwana. Boleh faham? Orang macam ni cukup syarat Allah mengusir orang Yahudi. Yang kedua, golongan kedua siapa? Wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman. Kan? Siapa pula tu? Orang Ansar. Apa sifat orang Ansar yang Allah puji dan Allah bagi kemenangan? Apa sifatnya? Yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka cinta pada orang muhajirin walaupun fakir. Kita kalau nak suka ni, biasa kita suka orang fakir ke suka orang kaya? Kawan-kawan kita semua kaya ke semua miskin? Ada semua. Betul ke? Jadi kalau kita nak berkawan pun yang orang miskin, fikir 10 kali, tak payah cakap lah pasal konspirasi Yahudi. Tak payah cakap. Boleh faham? Bahkan Nabi ajar tak kita doa supaya cinta pada orang miskin? Ada? Doa apa? Cuba baca sikit. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon pada engkau supaya dapat melakukan benda yang makruf dan meninggal perkara yang munkar, dan aku mohon pada engkau supaya cinta kepada orang miskin. Jadi cinta pada orang miskin syarat mendapat kemenangan. Sebab tu orang Ansar ni Allah puji sebab apa? Yuhibbuna. Mereka cinta pada orang yang berhijrah walaupun orang tu fakir. Boleh? Okey. Habis Okey.
Apa lagi pengajaran? Apa lagi pengajaran? Bila Allah yang menolong, bila Allah yang mengusir, pengajaran untuk kita apa dia? Jangan bergantung pada manusia. Jangan bergantung pada kekuatan senjata. Jangan bergantung pada bilangan ramai. Tapi bergantunglah pada Allah. Dengan syarat taat pada perintah Allah. Tak mustahil kita boleh kalahkan Israel walaupun kita. Tapi kalau kita dah bincang je pasal konspirasi, tapi kita tak jadi orang yang taat pada Allah, orang yang cinta pada orang miskin, tak cukup syarat. Dan kemenangan tak akan datang. Boleh? Dan juga pengajaran pada orang Yahudi kuat tak dari segi ekonomi? Mereka penduduk tetap Madinah tak? Tapi akhirnya diusir. Pengajarannya apa? Apa pengajaran? Dah kaya, dah boleh buat rumah, penduduk tetap, ekonomi pun kuat, tapi hina, diusir. Pengajarannya? Janganlah kerana harta dengan pangkat, dengan kekayaan menjadikan kamu sombong dan kufur kepada Allah. Sebab Allah akan hina kamu. Walaupun kamu ada pangkat, ada harta. Bila kamu tak beriman kepada Allah. Dan ni Allah tolong pula siapa ni? Bukan orang kaya. Orang yang fakir kepada Allah. Dia tak fakir kepada manusia. Fakir ni makna apa? Berhajat. Dia fakir kepada Allah, bukan fakir pada harta. Nak harta ambil. Aku fakir kepada Allah. Okey? Boleh? Jadi kita bersetuju COVID-19 perancangan Yahudi. Tapi bagi saya itu adalah perancangan yang ke-20,000 dah. Yang sebelum tu banyak dah kita terlepas pandangan. Anak kita main game setiap hari. Itu konspirasi Yahudi tak? Kita duk ceramah pasal konspirasi. Anak kita dah terperangkap kat rumah. Kan? 24 jam main game, tengok Korea dan sebagainya. Okey, kadang-kadang kita pun terperangkap tak? Satu hari, satu ayat pun kita tak baca, tak tadabbur, tak hafal. Tapi ada masa je duk baca konspirasi Yahudi. Kita terperangkap. Okey? Jadi cukup setakat tu. Bagaimana dengan taat kepada pemerintah? Bagaimana dengan taat pada pemerintah? Allah kata la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam perkara yang menderhakai Allah. Jadi kita boleh taat pemerintah. Allah kata wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan taat pada ulil amri. Tapi secara dia minkum. Ulil amri itu adalah minkum, daripada kalangan kamu, iaitu orang beriman. Dan Nabi sebut juga yang saya sebut tadi, tidak boleh taat kepada manusia dalam perkara maksiat. Sama ada suami ke, bos ke, pemerintah ke, kalau bercanggah dengan perintah Allah, tidak boleh kita taat. Allah suruh juga taat pada pemerintah. Oh, dah jawab baru duduk. Tak clear. Silau kat lampu. Nampak kat TV tu lampu. Okey, okey. Kita sekarang, mana soalan? Macam mana cara ikut perintah Allah dalam keadaan sekarang? Kena screenshot dia ni. Apa yang kita boleh buat? Subhanallah. Dia perintah Allah semua ada dalam Al-Quran. Caranya iaitu kita tadabbur ayat demi ayat lah. Jadi sahabat Nabi semua dapat ikut perintah Allah setelah mereka mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu kata Uthman bin Affan, bila turun ayat, Nabi kumpul kami 10 ayat, Nabi kumpul kami dan Nabi tadabbur, betulkan bacaan dan ajar maksud ayat, dan kami beramal dengan ayat tersebut. Setelah kami dah beramal dengan 10 ayat, Nabi pun tadabbur ayat lain. Begitulah keadaan seterusnya. Jadi bagaimana nak mentaati perintah Allah, tidak lain tidak bukan ialah tadabbur ayat Al-Quran satu persatu. Tak ada siapa pun boleh halang kita daripada tadabbur Al-Quran. Tak ada siapa boleh halang kita daripada nak beramal dengan apa yang kita faham. Tak ada siapa. Tak ada SOP yang makin saya sebutkan. Kalau kita tak boleh juga tadabbur Al-Quran, itu SOP daripada syaitan. Daripada iblis. Disibukkan kita dengan telefon, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan benda yang tak penting. Sampai satu hari, satu ayat pun tak ada yang kita tadabbur. Itu bukan SOP daripada kerajaan. Jadi jangan salahkan kerajaan bila kita tak taat pada perintah Allah. Mana soalan?
Tak ada. Okey. Kalau tak ada, waktu dah habis kan. Jadi buku Bulughul Maram kita tak sempat baca. Sebab kita pun dah mula lewat. InsyaAllah kelas akan cuti beberapa hari. Kelas malam ni tak ada. Dan kita akan jumpa balik hari Sabtu pukul 10.30. Kita sambung tadabbur surah Ibrahim hari Sabtu insyaAllah. Jadi dalam hari ni, besok, lusa saya ambil cuti. Mana ni? Mana tak ada? Ditanya tafsir apa yang disarankan untuk tadabbur. Banyaklah tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Muyassar, tafsir kalau yang bahasa Melayu tafsir Al-Wadih yang daripada Singapura, tafsir Al-Azhar Syekh Profesor Hamka kan. Dia sebenar, dan kita boleh buka YouTube kan. Saya ni sebelum tadabbur, saya buka ceramah-ceramah syekh-syekh daripada Arab, Mesir, daripada Jordan, daripada Saudi, berpuluh, beratus, beribu. Yang bahasa Melayu pun ada. Kalau kita nak sebenar, terbuka luas. Kalau kita nak lah 24 jam pun boleh kita tadabbur. Tapi kalau kita tak nak, 20 tahun pun kita tak boleh tadabbur walaupun satu ayat. Dah. Okey, kalau tak ada kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.